Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat? Pada pagi ni Ustazah tak ingat pagi petang dah. Sebaik tak cakap malam, sebaik pagi lagi. Tak ingat pagi petang lah saya ni. Lah, Ustazah macam anak 10 cik Allah Akbar. Belum ada anak. Dah macam-macam cik tak ingat dah hari apa. Okey, baik, alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu sekali lagi. Cuma pada pagi ini kita minta maaf ya, ada yang bawa buku ya. Tak apa ya, mudah-mudahan ada pahalanya. Cik pun bawa buku, walau cik sian, berat buku tu. Tak dapat maklumat ke? Kita letakkan di Facebook kan? Dan juga tak silap saya di IG. Yelah, cik takkan. Cik ada Facebook cik? Tak ada, sian cik, ya Allah. Nanti saya suruh masjid mesej cik. Lain kali apa-apa. Siapa nama cik? Kena bangun ni, Ustazah. Siapa nama cik saya? Haniza. Okey. Yelah, sebab kadang-kadang ada yang tak, ni kan, kita tak tengok Facebook, tak tahu update daripada masjid dan sebagainya. Jadi, pagi ini ada satu tajuk lah yang diberikan kepada saya, sempena Ihya Ramadan. Apa maksud Ihya Ramadan? Menghidupkan Ramadan. Maksudnya kan, kita nak hidupkan Ramadan. Jadi, tak silap saya daripada hari Isnin ya, masjid tak kira sama ada di online, secara fizikal, kita mengetengahkan tajuk-tajuk yang membincangkan tentang Ramadan. Tapi pada pagi ini tajuk saya bila baca mula-mula, kenapa tajuk dia macam ini? Agaknya saya ni Ustazah air mata agaknya.
Dia bagi saya tajuk air mata Ramadan kan. Saya kata, kenapa letak tajuk macam ini Tak ada tajuk lain dah. Ini tajuk. Tak ada tajuk lain Ustaz. Ini tajuk dia. Oh ya. Tapi kita tak bincang tentang air mata lah. Ya, so jangan salah faham. Nanti kata tak ada air mata pun ya. Nama tajuk air mata tapi tak ada air mata pun. Maknanya di sini ada fokusnya yang ingin kita letakkan pada tajuk tersebut berkenaan bagaimana kita menjadikan Ramadan yang bakal kita sambut, yang bakal kita temui tak lama lagi sebagai sebuah bulan ataupun satu bulan yang mampu memberi motivasi kepada kita untuk menjadi seorang muslimah yang meraih keampunan Allah. Okay, itu sebenarnya yang ingin kita bincangkan. Jadi nota saya boleh dimuat turun di link yang diberikan. Tak saya mungkin di Facebook ada linknya diberikan di situ ataupun saya letak di sini ya linknya. Boleh dimuat turun di link ini. So nanti bila saya mengajar tu okey, untuk teman-teman kita di rumah juga boleh ikuti dan boleh download nota saya pada hari ini di pautan yang saya berikan. Nak download sekarang boleh, nanti di rumah boleh. Tak apa, nanti cik boleh suruh anak cik ni. Downloadkan untuk cik, kemudian printkan untuk cik. Jadi kalau mana-mana cik yang tak berapa ni kan, memahami sangat bagaimana cara ni, boleh ambil dulu. Ya, link ni nanti beritahu kepada anak-anaknya di rumah agar dapat bantu printkan ataupun downloadkan ya di handphone masing-masing. Baik, tapi mereka yang boleh ni sekarang juga boleh dilihat ya link ini supaya dapat bantu ikuti kuliah kita pada pagi ini dengan lebih mudah. Sebab di situ ada dalil-dalilnya lah yang akan saya bincangkan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Baik, pertama sekali kita lihat berkenaan Ramadan sebagai bulan keampunan. Saya pasti setiap kali Ramadan hadis ini akan ditampilkan kepada kita. Kita akan dengar mana-mana asatizah akan berikan kepada kita dengan dalil ini. Di skrin kita pun ada, saya harap jelas ya skrin ini, projektor ni untuk dicatat dan sebagainya. Mana-manalah kita pergi, kalau cerita tentang Ramadan ni, hadis ni famous. Diberikan kepada kita sebagai peringatan, sebagai motivasi bagi satu keadaan agar kita dapat melalui bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, kita lihat di situ. Okey. Bila kita kata Ramadan sebagai bulan keampunan, maknanya kita tak sebutkan bulan ini ataupun nama keampunan itu dengan saja-saja. Dia mesti ada dalil yang didasarkan ataupun yang berada di belakangnya lah untuk kita sebut ya, tentang tajuk ini ataupun tentang topik ini. Apa dalilnya? Ini dia. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan. Sebab puasa ni dia bukan bulan Ramadan sahaja. Ya, puasa bukan bulan Ramadan sahaja. Tetapi yang wajib untuk kita laksanakan puasa ialah di bulan Ramadan. Adakah di bulan-bulan lain tak boleh berpuasa? Boleh saja. Puasa sunat kita, kan kita nak qada puasa kita di bulan selain bulan Ramadan. Namun dalam hadis ini, fokusnya ialah keadaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itu Nabi kata apa? Man shama Ramadana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada keutamaan yang diberikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi keutamaan ini diberikan bukan kepada sebarangan orang yang berpuasa. Kalau nak cerita tentang puasa, bagi saya, bila bulan Ramadan, kita umat Islam, secara umumnya, kita berpuasa. Semua orang puasa. Tetapi mereka yang akan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya mendapat keampunan Allah tentang dosa-dosanya yang lalu. Dia ada dua ciri utama di sini yang Nabi SAW sebutkan. Iaitu orang yang berpuasa imanan wahtisaban. Okey, kita ada dua di sini ciri itu. Pertama, imanan, dengan penuh keimanan. Kedua, ihtisaban, wahtisaban. Maksudnya ialah kita ni dalam keadaan yang mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ada dua keadaan. Kalau kita rujuk pada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, dia kata apa? Wal muradu bil iman al-i'tiqad bihaqqi fardiyati shaum. Orang yang kita kata dia berpuasa dengan penuh keimanan ini, menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila dia berpuasa dalam keadaan yang mana dia yakin puasa ini adalah kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilaksanakan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Itu maksudnya, dia berpuasa dengan penuh keimanan. Kita yakin ini adalah kewajipan daripada Allah. Kita yakin bahawa ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Fardiyah, sesuatu yang wajib. Setiap perkara yang berlaku, yang berlangsung dalam bulan Ramadan itu tadi, yang diwajibkan ke atas kita, ia adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan kita. Itu maksudnya iman. Bila kita kata wahtisaban, Imam Ibn Hajar kata apa? Dan dimaksudkan bil ihtisab. Ya, yang dimaksudkan dengan yang kedua, seorang yang beriman kepada Allah. Yang pertama tadi kan, dia dah berpuasa, dia yakin ini adalah kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga diri dia, dia jaga semua perkara-perkara yang terdapat dalam bulan Ramadan ini, agar puasanya itu adalah puasa yang terbaik. Kedua ialah dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang berpuasa ni bukan sebab kita dah tua-tua ni, tak adalah nak sebab dapat mainan ya. Kalau anak kita tu memanglah ya, kalau anak kita tu memanglah. Tapi mana kita ni dah umur-umur macam gini kan, kita faham. Anak-anak tu lain ceritalah ya, sebab itu kita nak melatih dia. Tapi bila sekarang ni kita dah dewasa, kita dah belajar, kita dah tahu, maknanya saya berpuasa, saya mengharapkan pahala dari Allah, bermakna puasanya ada keikhlasan. Bukan sebab-sebab lain. Okay? Kita puasa bukan sebab lain. Bukan sebab kita nak orang puji kita puasa ke. Bukan sebab kita nak orang tengok kita ni, kau pun puasa juga, tak sangka kau puasa. Bukan itu keadaannya. Tapi kerana kita yakin ia adalah kefarduan dan kita yakin bahawa ia adalah sesuatu yang bila kita buat, kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini berkaitan dengan bulan Ramadan, dia ada pelbagai macam lafaz. Okey? Ada pelbagai macam lafaz. Pertama, lihat di sini ya.
Belakang dia hadis yang tadi saya bacakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kadang-kadang kita baca juga hadis ini, Nabi kata apa? Man qama ramadhana. Siapa yang dia melaksanakan solat malam di bulan Ramadan. Okey? Satu. Man qama Ramadan. Ini juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, Nabi juga disebut man qama. Dia khusus sikit. Yang mana dia bangun malam pada Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ada hadis yang ketiga. Hadis ketiga panjang sikit lah ya. Nabi SAW masih lagi sebutkan tentang keimanan dan juga mengharapkan pahala. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Cuma dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah ini, Nabi kata gini, ada seorang sahabat Nabi, dia kata Nabi pernah menyebut tentang bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW kata, Nabi bersabda begini, Nabi kata apa? Syahrun kataballahu alaikum siyama. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah wajibkan ke atas kalian dengan puasa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah wajibkan ke atas kalian dengan puasa. Kemudian Nabi kata apa? Wasanantu lakum qiyamah. Dan aku mensunnahkan ke atas kalian untuk solat pada malamnya. Untuk solat pada malamnya. Kemudian Nabi kata apa? Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Nampak ya? Hadis ini masih lagi menggunakan perkataan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, siapa yang dia solat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam hadis ini, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummu. Dia akan keluar. Maksudnya setelah Ramadan selesai, dia seolah-olah seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini Nabi SAW sebutkan. Tapi hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Sebab tu kita lihat di sini. Pada slide saya yang berikutnya. Bulan Ramadan ada dua perkara yang begitu istimewa dalam hidup kita. Di samping, saya kata, di samping kita baca Al-Quran. Ya, biasa kan kita kalau bulan Ramadan mesti baca Quran, mesti khatam Quran, ada tadarus. Kalau tak ada tadarus dia tak sah, tak rasa Ramadan macam tu. Mesti khatam, kalau tak khatam tak rasa Ramadan. Tapi adakah itu sahaja amal ibadah yang kita nak fokuskan? Puasa memang dah wajib dah. Puasa memang dah wajib. Kita ada satu lagi amalan yang sunnah, iaitu qiyam. Ya, qiyam. Lihat di sini ya, di slide kita. Puasa memang wajib. Tapi dalam hadis-hadis Nabi, seperti yang pertama di sini, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, kemudian hadis riwayat Imam Ibn Majah yang baru saya bacakan tadi. Walaupun hadisnya dhaif ya. Okey, riwayatnya dhaif. Tetapi kita ambil maksudnya sahih. Sebab apa kita ada hadis nombor dalam slide saya tadi yang pertama, yang ini dua-dua ni riwayat Imam Al-Bukhari. Saya perlu jelaskan ya, sebab nanti orang ni kata kenapa guna hadis dhaif? Ustazah hadis sebagai hadis dhaif pula. Tak kena dengan kepakaran dia. Jadi saya gunakan kepakaran saya lah untuk kita tunjukkan bahawa tak semua hadis dhaif tu tak boleh guna. Ya, ada hadis dhaif boleh digunakan dengan syarat-syarat tertentulah, hanya yang pakar saja boleh guna. Jadi Ustazah Sakinah dia pakar, sebab tu dia berguna. Baik, so kita lihat di sini. Hadis yang pertama, kedua, dua-dua adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Jadi kenapa hadis riwayat Imam Ibn Majah saya tampilkan? Kerana maksudnya sama sebagaimana hadis yang pertama, kedua dan ketiga. Iaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka yang qiyam, ya, bangun malam, solat tarawih, mereka ini diampunkan dosanya. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah juga begitu. Walaupun lafaznya berbeza. Dikatakan dia akan keluar dari dosa-dosanya. Maksudnya bersih dia daripada dosa-dosanya. Sebagaimana dia keluar daripada perut ibunya. Bayi kan, pertama sekali bila dia keluar daripada perut ibunya, bayi tu dia bersih. Begitu keadaan. Orang yang dia berpuasa, orang yang mana dia qiyam pada bulan Ramadan. Cuma qiyam ni sunnah lah. Dia tak wajib. Namun, kerana dia adalah perkara yang sunnah dan kerana kita berada dalam bulan Ramadan, ada keutamaannya yang begitu besar. Yang mana bagi saya, kita semua ingin meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu kita lihat tadi, pertama, ya, kalau kita rujuk pada slide kita tadi, puasa bulan Ramadan kita ada dua amalan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Puasa yang wajib, solat malam yang sunnah. Kedua-dua ini ada dalilnya yang menunjukkan amalan itu adalah amalan yang menguntungkan seseorang ketika dia berusaha untuk istiqamah dalam bulan Ramadan tadi. Jadi ini kita panggil sebagai bagaimana bulan Ramadan itu dia boleh jadi bulan yang kita dapat keampunan Allah dengan dua amalan ini. Puasa yang wajib, solat sunnah. Sedekah juga, ya. Sedekah juga. Ia adalah amalan penghapus dosa. Baca Al-Quran sama juga. Pahala ditingkatkan. Sebab setiap amalan yang baik kita lakukan, ia boleh menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Kita ada melakukan dosa, kita menyesal kepada Allah. Dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ikuti dengan amal soleh kita. Contoh kita mengaji Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihatlah dalam beberapa keadaan, okay, ada juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Kita lihat di sini bagaimana Ramadan itu dia boleh menjadi penghapus dosa bagi diri seseorang. Apabila Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lebih umum. Okay, hadis ni umum, iaitu Nabi sebutkan di sini as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah. Kita solat 5 waktu. Perbuatan, amalan. Solat 5 waktu. Dan hari Jumaat ke hari Jumaat yang berikutnya. Seterusnya Nabi kata apa? Wa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan, tahun lepas kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita bakal lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan masuk lagi pada Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, ya. Sebab kita pun tak tahulah kita ada ke tidak, ya. Kita tak tahu kematian tu bila menjengah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Nabi kata di sini, orang yang Allah berikan peluang kepada mereka, dia bertemu dengan Ramadan tahun lepas, tahun ini dia bertemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Ia adalah sesuatu yang disebut sebagai mukaffirat. Ma bainahunna izajtanabal kabair. Keadaan kita yang Allah berikan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya, ia adalah satu peluang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Antara kedua keadaan itulah, maksudnya Ramadan yang lepas dah berlalu. Kemudian bila dah berlalu tu, kita nak bertemu dengan Ramadan akan datang ni, biasalah kita manusia ni ada buat dosa, kan? Tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa.
Kita ada buat dosa-dosa kecil dan sebagainya, lalu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam keadaan yang mana kita bertemu bulan Ramadan itu, kita berpuasa dengan penuh keimanan. Kita berpuasa dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu menyebabkan dosa-dosa kecil kita diampunkan oleh Allah. Dengan syarat, iza jtanabal kabair. Dia mesti menjauhi dosa-dosa besar. Atau dengan kata lain, saya nak beri kefahaman di sini. Keadaan itu tadi hanya menghapuskan dosa kecil kita, bukan dosa besar kita. Jadi kalau ada perbuatan dosa besar yang kita lakukan, walaupun kita kata, oh nanti bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah lah Allah ampunkan dosa saya. Tak semua. Tak semua. Kerana para ulama ketika mereka bincangkan keadaan ini, ia berlaku pada dosa-dosa kecil seseorang. Kerana dosa besar, ia memerlukan kepada taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Kan? Taubat nasuha kita. Untuk kita ni ada rasa penuh penyesalan, tak nak buat lagi. Itu namanya dosa besar. Yang perlu ada pada diri kita. Tak boleh hanya sikit-sikit, tak apa, istighfar. Kita dah buat benda-benda dosa besar ni, tak apa, istighfar. Nanti bertemu Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Habis semua. Tak, bukan begitu. Ia hanya berlaku kepada dosa-dosa kecil. Begitu juga, kita lihat begini. Senanglah. Nak cepatkan habis. Bila dah bincang tadi kan, hadis yang pertama, kedua, ketiga, maknanya kita ada 4 hadis ya. Tadi Ustazah berikan ada 4 hadis, jangan lupa. Satu yang dalam slide, 1, 2, 3 ni yang kita terangkan bagi menguatkan apa yang ada dalam slide kita. Jadi di sini ada 4 hadis yang saya tampilkan bagi menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Peluang untuk kita meraih keampunan Allah. Tetapi kena ingat, adakah kita kena tunggu bulan Ramadan baru kita nak jadi baik? Tunggulah nanti Ramadan datang. 1 Ramadan bila, Cik? Ramadan 1 Ramadan bila, Cik? 13. 13 ni. 13 ni. Mark the date, okay. 13 ni. Lagi berapa hari? Cik kira lagi. Lagi berapa hari? 6. 7 ke 6? 5, 2. 6 hari. Lagi 6 hari. Tapi adakah kita ni sekarang ni, tugas kita nak tunggu 6 hari tu baru kita nak jadi baik? Tidak kan? Mentang-mentang tadi dengar hadis 1, 2, 3, 4 tu, bulan Ramadan, bulan keampunan. Tunggulah nanti 1 Ramadan. First Ramadan tu, saya nak bertaubat. Ya Allah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoa banyak-banyak tu ya. Nak minta Allah ampunkan dosa kita. Adakah begitu keadaannya? Bukan begitu. Apa yang saya tampilkan itu tadi sebenarnya untuk kita muhasabahkan. Saya minta admin untuk keluarkan slide saya. Terima kasih. Untuk kita muhasabahkan di sini. Pertama, ni menjelang, sebab tu saya kata menjelang Ramadan. Bukan Ramadan. Maknanya kita ni nak masuk bulan Ramadan. Apa yang perlu kita muhasabahkan tentang kepribadian diri kita, karakter kita, siapa kita di sisi Allah. Ini perkara-perkara yang perlu kita muhasabahkan. Sebagaimana saya katakan tadi, kita belum tentu, walaupun kata, Ustazah lagi 6 hari, dah sibuk fikir lauk daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Rasa sunda lauk. Bukanya lain, sahurnya lain Allahu Akbar. Stres orang perempuan masa bulan Ramadan. Ni nak makan apa? Nak masak apa Allah, suami saya nak makan, anak saya nanti merengek nak makan lapar. Kita dah fikir dah. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dia punya list je makanan.
Bukan tu je. Kita dah fikir dah, baju apa nak pakai, dah tambah baju dah. Fikir baju apa okey lagi. Color apa nak pakai. Ustazah senang warna hitam, ya Allah. Tak payah fikir lagi dah. Saya senang hitam je lah. Apa yang ada pakai je saya. Warna apa nak pakai, suami kita pakai baju. Oh, kita kalau pakai color biru, suami kita pakai biru cerah, macam gitu. Ya, fikiran kita ni orang perempuan. Tetapi Ramadan bukan tentang itu. Ya, saya harap beginilah ya. Semakin kita banyak belajar, ataupun maaf saya guna ayat begini, semakin kita ni meningkat usia kita, dah sudah-sudahlah kita ni. Ya, Allah, saya baru kahwin, baru nak pakai baju sama-sama dengan suami saya. Allah, dah lah kahwin COVID, macam gitu ya. Dah lah kahwin COVID, habis Ustazah kata jangan fikir pula baju apa. Boleh saja, tapi jangan jadikan keutamaan kita lah. Ya, boleh-boleh siang, malam, pagi, petang, manik-manik nak letak mana, sulam letak mana. Dan kalau boleh nak pakai tudung pun labuci satu kepala. Kita fikir siang malam, tu bincang dengan suami stres. Nak tidur bincang dengan suami kan. You, I nak pakai tudung gini. Suami, biasa suami kita. You, I cakap dengan you ni. Suka hatilah. Cakap salah, tak cakap salah. Nanti kalau suami kita kata, tak payahlah pakai ni. Tapi ni cantik, nampak tak ayat? Tapi ni cantik ke? Tu buat bertanya. Cuma sekarang ini, saya nak tekankan, semakin usia kita meningkat, kita pun dah banyak belajar ni, dah sudah-sudah. Sikit-sikit. Ya, sikit-sikit kita ni nak fikir tentang persiapan Syawal. Yang kita nak fikirkan ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk Ramadan yang belum tentu kita berpeluang untuk bertemu dengannya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pertama sekali kita lihat bagaimana kepribadian diri kita. Kita ni muslimah yang bagaimana? Maksud saya kepribadian ni, akhlak kita, kan, budi pekerti kita, tutur bicara kita. Adakah ia sudah cukup baik? Kerana proses untuk menjadi muslimah yang baik ni dia sepanjang hari, seumur hidup. Dia bukan hari ini kita baik dah, esok lusa tak payah buat baik dah. Expired, tak ada. Nak jadi baik sampai kita meninggal dunia, itu keadaannya. Perjuangannya begitu. Yang lebih-lebih lagi kita ni dah ingat, nanti lagi 6 hari ni nak Ramadan. Saya nak jadi lebih baik dan kita nak mulakan dari hari ini. Sebab kita tahu, belum tentu ya saya akan berada pada hari yang ke-6 nanti. Belum tentu. Kalau kita sempat masuk Ramadan pun belum tentu kita akan sempat habis bulan Ramadan. Bila kita muhasabahkan tentang itu semua, sekarang ni kita dah mula untuk memperbaiki setiap sesuatu yang kita nampak ada kekurangan dalam diri kita. Sebab kalau kita lihat, ya, kita nak jadi muslimah yang baik, lihat bagaimana kepribadian diri kita. Maksud saya, pakaian kita, kan? Bagaimana pakaian kita selama ini? Kita boleh upgrade, pakaian ni boleh upgrade, jangan downgrade pakaian. Faham maksud saya? Pakaian ni kalau boleh upgrade, jangan downgrade. Dia kalau downgrade nanti seksa. Ya, seksi dan seksa. Jadi kita kena upgrade. Bila kita upgrade pakaian kita ni, Masya Allah tabarakallah, itu adalah satu cara kita muhasabah diri kita. Kalau dulu ya, kita pakai pakaian yang tak berapa sangat, kan, menutup aurat, kita ubah. Lebih ke arah yang menutup aurat. Kalau dulu kita rasa kita banyak berpakaian yang agak ketat-ketat, kan, kita pakai pakaian longgar-longgar sikit. Tapi ialah jangan drastik sangat, ya, nanti terperanjat mak kat rumah. Bukan mak ke, suami kat rumah terperanjat. Kenapa lah bini aku mentang-mentang lah pergi kuliah Surah Sakinah, balik-balik macam Surah Sakinah. Balik-balik jadi Surah Sakinah dah. Ni Surah Sakinah ke bini aku terperanjat suami tu, kan. So maknanya pelan-pelan kita. Sekejap, saya ni tak tahu kenapa tiba-tiba.
Ni betul-betul air mata Ramadan. Tak, ni bukan air mata. Tengok kan saya nak menangis tak? Tiba-tiba macam, alah. Oh, maaf ya cik. Saya tahu dah sekarang. Kipas tu lupa tutup. Dia sejuk. Okey, kan dia dah penuh dah. Lupa. Okey, baik, kita sambung ya. Seterusnya kita lihat di sini. Yang kedua ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu tadi bulan Ramadan ada dua ibadah, satu yang wajib, satu yang sunnah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, yang boleh kita lakukan dan kita laksanakan. Yang mana kita nak dapat keampunan Allah dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu fokus kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bukan semata-mata kita kata untuk mendapatkan keampunan itu tadi, tetapi ia melatih diri kita untuk kita belajar bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ya kita lihat, bermula daripada sekarang, saya rasa mungkin ada ramai sudah mula baca Al-Qurannya. Sebab dia kata saya takut tak sempat nak khatam ya, sebab kita orang perempuan ni banyak cuti. Dia banyak cuti kan orang perempuan. Jadi dia dah mula daripada awal. Bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Itu satu usaha, inisiatif yang baik. Seminggu sebelum Ramadan kita dah mula sebab kita tahu nanti ada seminggu kita cuti. Maknanya kita plan, kita rancang agar kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, ya, kalau saya nak kata beginilah, bentuk di part mana atau bahagian mana yang perlu kita muhasabahkan? Pertama, lihat pada solat kita. Lihat pada solat kita. Maaf ya saya kata begini, kadang-kadang kita memang tutup aurat. Kita baik, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ada orang dia solat part time Muslimah. Faham solat part time? Solat part time ni, subuh tak solat. Dia solat ikut bila dia nak solat lah, suka hati dia. Kan, maghrib je lah solat. Ada orang begitu. Jadi kita ni hati-hati. Ibadah solat ni adalah ibadah yang pertama Allah akan hisap. Nabi betul, Nabi kata dalam hadis, orang yang qiyam pada malam Ramadan kan. Tetapi bagaimana solat 5 waktu kita? Perhatikan ya, perhatikan betul-betul baik-baik. Solat 5 waktu kita ni bagaimana? Adakah kita banyak skip? Kadang-kadang, maaf saya kata muslimah bila dah keluar kan, jalan-jalan, pergi shopping mall, keluar-keluar lepak-lepak dengan kawan, tinggal solat. Solat ditinggalkan. Tak apalah, nanti balik je qada. Senang-senang gitu ya. Kita ni nak qada solat kita. Kita ambil mudah perkara solat ni. Malas nanti kan, dah lah aku ni make up 10 inci kau. Suka kakak. Dia kita make up 10 inci, ya Allah. Nak hilang jambu aku ni. Kadang-kadang orang gitu. Dia fikir kan, alah, itu satu, make up dah lain, tudung pun lain tau kita ni. Kan? Sebab ada orang dia belit-belit kan. Macam saya cakap tu saya ni, tapi bukanlah saya kata saya ni tak solat. Solat ke tak solat? Kau pakai 7 pin ke 10 pin ke 15 pin ke, solat ke tak solat? Saya kata saya pakai 7 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 macam 8. 8 pula. 8 pula dah kira tu kan.
Banyak kita pakai. Sebab kenapa ya? Tujuannya supaya saya tak nak lah. Kalau saya ceramah kan banyak gerak kan. Nanti kan dia bergerak-gerak kan. Kau tak nanti dia melorot belakang. Alah yang nak tarik ustazah tu. Kau tahu Ustazah Sakinah, kita panggil ustazah melorot. Kuliah lagi sikit tarik tudung. Sikit tarik tudung. Macam tu. Nanti orang gelarkan saya ustazah melorot pula ya. Ustazah melorot apa? Jangan setengah shot. Setengah shot lagi takut. Maknanya di sini, kita leceh. Oh, sekarang kalau masuk Darul Ghufran saya 9 pin. Sebab apa? Tengok ni. Dia tambah satu lagi untuk mikrofon kita. Tambah nak genapkan 10 tak? Genapkan atau letak tepi sini ya. Banyak sangat leceh. Kita nak ambil wuduk, nak buka tudung tu. Betul saya kata leceh. Tapi itu tidak menyebabkan kita tak payahlah malas solat. Tak boleh begitu. Ia bukan alasan. Dah kita pilih pakai macam gitu, hadaplah ya. Betul tak? Saya pilih pakai macam ini, hadaplah. Tak kita kata depan Allah, kenapa tak solat? Oh malas nak buka tudung. Sedap ya. Allah, saya pakai 9 pin ya Allah. Saya kalau buka ni Allah, lepas tu saya nak pasang balik. Agak-agak Allah terima ke alasan kita? Tak ada maknanya. Tak ada maknanya ya. Tak ada. Jadi sekarang ini, muhasabah kembali. Keadaan kita. Ini belum hari raya ya, saya kata. Sekarang hari raya boleh jalan ke? Tak tahu lagi ya. Boleh ziarah ke tidak? Ialah kerana hari raya 10 rumah, 15 rumah, 20 rumah satu hari ya. Lagi leceh tu nak kejar. Tapi tak boleh lah, sekarang tak boleh. Covid. Jangan ambil saya punya fatwa tu. Tak boleh. Belum keluar lagi. Okay, belum keluar lagi satu arahan. Cuma kita fikir begini. Kita kalau jalan raya lagilah lawa. Betul tak? Dulu tak macam Cik Ta. Bila raya terus jadi Cik Ta. Bulu mata ketepang. Macam-macam. Macam-macam kan. Dia lilak tengok berimas. Bulu mata dia, Allah Tuhanku. Bukan Cik Ta, kita. Kita tengok, tiba-tiba kau jadi macam ni pula ya. Kawan kita, jalan-jalan dengan member-member kan. Kadang-kadang kalau tinggal Yunus Crescent, member Yunus Crescent berjalan macam tu. Tak tahulah sekarang lagi ya. Dulu zaman mak saya ada lah. Zaman mak saya, dia dulu tinggal Yunus Crescent. Jadi semua blok ni jadi member sebab pergi pasar hari-hari ya. Jumpa dekat pasar, raya jalan sama-sama. Jalan satu rumah ke satu rumah. Dulu saya kecil-kecil saya ikut lah ya. Ini sama-sama mak kita Pawi, kita ikut dulu. Jalan satu rumah, sampai satu Yunus Crescent jalan. Tapi kita nak lihat begini. Sekarang ini, kita nak masuk bulan Ramadan. Kemudian nanti Syawal. Namun, sebelum masuk bulan Ramadan, kita nak jadi seorang muslimah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita cek tadi solat 5 waktu kita bagaimana. Sebelum kita fikir tentang solat sunat kita. Kadang orang sibuk nak kejar solat tarawih. Tapi orang lupa tentang solat fardunya. Kita duk marah-marah sibuk. Kenapa tarawih ni nak kena register? Ya Allah, buka masjid salah, tak buka masjid salah. Leceh. Orang kata apa? Sekarang masuk masjid kau macam nak masuk syurga. Ya ke tahu ke masuk syurga tu macam mana? Masuk syurga lagi susah daripada masuk masjid sebenarnya. Jangan main-main. Sebab apa? Masuk syurga ni dia kena lalu titian sirat. Tahu titian ni macam mana? Bawah neraka. Kanan kiri ada duri yang mengait. Nak masuk syurga macam gitu. Kita baru nak register. Bising sekampung riuh. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa awak ni masuk masjid nak kena register? Masuk syurga pun tak macam gini lah. Banyak tanya, Cik pernah masuk syurga ke Cik? Kalau tahu bagi tips dekat saya pun nak tahu juga. Kita sibuk sekarang ni. Susah nak beribadah. Tapi adakah betul susah beribadah? Tidak. Agama tidak pernah menyusahkan. Cuma situasi kita sahaja yang berubah. Ya kena ingat itu. Situasi kita sahaja yang berubah. Jadi bila kita ni nak menjelang Ramadan ni, kita fikir, alah susah, nak masuk masjid tak boleh tarawih. Kita boleh tarawih di rumah. Saya cakap ginilah, Nabi pada zaman Nabi, solat tarawih tak diadakan secara berjemaah. Itu sunnah Nabi SAW. Tak ada solat jemaah. Kalau ada pun sekali-sekala je.
Maknanya Nabi semasa hayat baginda, Nabi lebih banyak berterawih sendirian. Jadi tak nak ke kita mengambil sunnah Nabi yang Nabi sendiri buat? Duk sibuk-sibuk nak datang masjid. Tapi solat fardu tak datang pula masjid. Betul tak? Azmat ni macam kena stop. Dah bengal lah kepada saya. Solat fardu kita tak sibuk pula datang masjid. Oh tapi Darul Ghufran Masya Allah Tabarakallah. Subuh-subuh pun penuh. Ya Masya Allah. Nampak ya kekuatannya. Dia tengok daerah lah. Daerah yang ramai orang Islam. Kalau daerah-daerah Masjid Mutakin tu Allah. Lagi-lagi tempat saya, Masjid Hogan. Hogan. Masjid Naim ni Allah letih tengok jemaah. Ya. Jemaah tak ramai, letih. Sebab apa kita pada tempat kawasan kita bukan kawasan orang Melayu. Walaupun tu masjid saya lah kata. Sazanya masjid kan, sazanya masjid. Ustazah belum bina masjid lagi. InsyaAllah coming soon. Okay. Baik, seterusnya lah bagaimana kita memperbaiki hubungan sesama insan. Ini juga perlu kita lihat. Di samping kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita perlu lihat juga bagaimana hubungan kita dengan sesama insan yang ada di sekitar kita. Kita dengan suami kita, mungkin selama ni suara kita satu blok dengan suami kita kan ya. Cubalah kita buat suara kita dalam rumah saja pula kali ini. Usaha. Ni ketawa-ketawa ni macam biasa je. Senyum-senyum, pandang-pandang sebelah, jeling-jeling ni macam biasa buat. Suara satu blok dengan suami. Sebabnya kita muhasabah tadi ya, kata dengan insan sekitar kita. Dengan ibu ayah kita, bagaimana keadaan kita, adab kita, bakti kita, hikmat kita. Dengan anak kita, bagaimana kita, akhlak kita dengan anak kita. Sebab jangan lupa, sebagai ibu, ataupun kita kakak lah ya, adik-beradik ni kan, mesti ada adabnya. Mesti ada akhlaknya. Tak kira lah macam mana mak kita. Nanti orang kata, alah mak kita tak macam mak ustazah fun. Macam itu orang kata kan. Mak ustazah kelakar. Tak apalah, bolehlah dia cakap ya. Kalau mak kita, kau tak tahu mak aku macam mana. Betul, ada orang lah cakap dengan saya macam tu. Ustazah, mak ustazah lain, tak sama macam mak kita. Mak kita ni, ustazah tu perangai dia. Perangai na'udzubillah. Macam tu kan. Saya tak nafikan. Ada keadaan-keadaan yang sedemikian. Ya, sebab itu ni muhasabah lah. Kalau kita sebagai ibu, mungkin ada perkataan-perkataan kita yang kasar dengan anak-anak. Kita lebih pentingkan diri kita sendiri. Ya, sebagai ibu, kita nak anak kita dengar dia cakap kita. Sedangkan anak kita ni ada banyak komitmen yang lain. Kita nak itu, kita nak ini, macam-macam. Yang kita tak bagi space pun pada anak kita. Jadi perlu kita muhasabahkan. Ada ibu, kadang-kadang maaf yang saya kata, suka memburukkan anak sendiri. Sedangkan kita sebagai ibu, kita perlu angkat anak kita. Faham tak maksud angkat? Angkat ni bukan kita nak riak. Ya Allah, aku Sakinah tu pandai. Ya Allah, doktor kau ada. Tak ada. Mak saya tak macam itu. Bukan kita maksud saya. Angkat tu ialah maksudnya kita tutup keaiban anak kita. Sebab kita pun sebagai anak, kita tak suka nak buka aib mak kita. Jadi kalau kita sebagai seorang ibu, kadang-kadang perangai kita ni kan, susah nak cakap. Anak-anak istighfar panjang hari-hari. Degilah kita ni kan. Kalau itulah. Dah tu bila anak kita tak dengar cakap kita sikit, mungkinlah dia tak dapat datang rumah kita, telefon adik-beradik kita. Telefon adik kita, kau tahu Sakinah, aku suruh datang rumah aku, ya Allah. Teruk perangai anak aku, nama je Ustazah. Mungkin kita burukkan anak kita begitu. Tapi tak elok. Muhasabah. Bagaimana kita dengan ahli keluarga kita? Sebab kena ingat begini. Insan di sekitar kita ini adalah ujian. Nabi SAW menyebutkan begini. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi kata, fitnah ni maksudnya ujian. Setiap daripada diri kita, insan di sekitar kita, ia adalah ujian dalam hidup.
Kita ada mak ayah, itu ujian. Zuriat keturunan kita adalah ujian. Adik-beradik ni ujian, ya Allah. Kadang-kadang adik-beradik ni pinjam duit tak payah. Geram aku. Kita nak tolong dia tapi dia pula buat aniaya pada kita. Adik-beradik. Ada begitu ujian namanya. Kan? Teman-teman kita, jiran kita pun ujian. Betul tak? Perangai. Orang Islam kita tapi perangai, ya Allah. Hai. Macam jiran aku dari neraka. Macam itu. Perangai dia tak tahu nak cakap macam mana. Itu semua adalah ujian. Bahkan diri kita sendiri juga adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata begini, ujian-ujian yang ada pada orang di sekitar kita itu tadi, termasuk juga nikmat harta yang kita miliki, ya, semuanya ujian. Nabi kata yukaffiruha, bila ada dosa yang berlaku pada ujian-ujian tersebut, ada amalan yang boleh menghapuskan dosa itu. Nabi senaraikan apa amalannya. Dan di sini kita ada puasa. Yukaffiru as-siyam was-salah was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Dosa ni maksudnya ialah, biasalah kadang-kadang kita ni dengan ujian-ujian yang kita ada, ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, dalam kitab Al-Minhaj, iaitu kitab Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi disyarahkan hadis ini dengan panjang lebar. Tapi saya nak ambil kesimpulan daripada apa yang beliau bahaskan dalam kitabnya. Beliau kata begini, fitnah yang disebutkan sebagai ujian bagi seseorang pada orang di sekitarnya, pada ahli keluarganya, ialah mungkin macam saya kata tadi, ada ucapan-ucapan kita yang mengguris perasaan, ya, ataupun kita terabaikan, bukan dengan niat. Kita terabaikan. Mungkin kita ada cakap perkataan-perkataan yang mak kita terkecil hati, tapi kita tak niat begitu, ya. Ataupun kita ada cakap sesuatu, kita sindir anak kita. Ini semua bentuk-bentuk lah kita sebut sebagai ujian yang ada dosanya. Sindir anak ni sindir yang betul-betul yang buat budak tu rasa nak lari rumah, begitu keadaan dia. So kita ni ada perkara-perkara yang berlaku pada semua tu tadi yang menyebabkan berlakunya dosa. Jadi Nabi SAW kata apa? Ini dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Dosa kecil. Kalau dosa besar tak boleh. Macam saya kata, yang Nabi sebutkan berkenaan dengan kita bertemu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, boleh menghapuskan dosa? Boleh, tapi bukan dosa besar. Sama juga dalam hal ini. Bila kita ada rasa keinsafan dalam diri kita, yang kita nak ubah, kan, cara kita bertutur, cara kita bergaul, cara kita lah dalam keadaan kita dengan orang-orang di sekitar itu tadi. Ada amalan-amalan. Setelah kita rasa kita bersalah, setelah kita rasa kita insaf dan kita bertaubat kepada Allah, ada amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa itu. Antaranya ialah puasa. Puasa yang kita lakukan, solat, ini sebut sedekah. Dan ini semua adalah amalan-amalan ibadah. Kalau kita rujuk dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, okay, beliau berikan kepada 3 keadaan. 1, amalan badaniyah. Maknanya yang kita buat dengan gerak-geri kita, yang memerlukan kepada tenaga kita. Mana tadi? Hilang. Ada tadi apa? Siam dan solat. Ni ibadah, solat dan puasa. Kemudian ada amalan yang fokus pada sudut harta, iaitu sedekah kita. Dan ketiga, amalan dari sudut al-aqwal, ya, ucapan. Ini berlaku kepada keadaan yang mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita suruh buat perkara yang baik, cegah kemungkaran.
Jadi ini amalan-amalan yang boleh bantu kita untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW antaranya adalah berpuasa. Dalam keadaan yang mana kita ni seringkali diuji dengan insan-insan di sekeliling kita. Sebab tu tadi poin saya yang ketiga ialah untuk kita muhasabah. Bagaimana keadaan kita dengan insan yang ada di sekitar. Dan di sini perlu kita fahami bahawa setiap daripada diri kita memang tidak akan terlepas dari kesilapan. Kita tak boleh mengaku diri kita sebagai manusia yang suci. Kita ada buat salah, kita ada buat dosa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan di sini. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak Adam, iaitu diri kita semua ini, kita ada buat salah. Kita ada buat silap. Tetapi yang buat kita ni jadi insan yang baik di sisi Allah, setelah kita melakukan kesilapan itu tadi, apabila kita menjadi hamba Allah yang bertaubat. Buat salah, normal. Semua orang buat salah. Besar macam mana, kecil macam mana. Semua orang ada melakukannya. Tapi satu yang menjadikan kita insan yang baik apabila kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertaubat. Yang mana kita lihat begini. Orang yang bila dia buat dosa, dia mengaku dosa dia. Ini kita panggil sebagai antara syarat taubat. Kita mengaku. Sebab ada orang dia buat dosa, dia tak mengaku dia buat dosa, betul tak? Aku tak salah lah, lantak lah, suka hati lah. Kau nak kata aku dosa lah kubur masing-masing. Ada orang macam gitu. Jadi sekarang ni, sebelum masuk bulan Ramadan, kita usaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beramal ibadah yang besar-besar ni, kan, yang betul-betul pada bulan Ramadan ni. Pertama sekali, kita mengaku bahawa kita ada buat silap. Dosa masing-masing lah ya. Semua orang tahu apa kita ni masing-masing. Kita tahu apa kesilapan kita, apa dosa kita kepada Allah, kepada sesama manusia. Kita tahu apa yang kita buat. Orang lain mungkin tak pernah tahu apa yang kita lakukan, tapi kita sendiri tahu apa yang kita buat. Jadi kita perlu apa? Di sini pertama, al-i'tiraf. Mengakui dosa yang telah kita lakukan. Kedua, ialah an-nadam. Menyesal lah ya. Ada orang je memang mengaku tapi dia tak menyesal lah. Itu pun masalah juga. Memanglah aku tahu aku salah. Nak buat macam mana ada salah. Macam itu ada orang begitu. Tapi tak boleh lah. Kita dah mengaku, kita menyesal. Kemudian di sini ialah al-iqla'. Kita berhenti dari melakukan dosa itu. Seterusnya ialah al-azam. Kita berazam untuk tidak ulangi dosa tersebut. Sebab apa begini? Orang yang bertaubat, dia adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah seru bukan kepada sebarangan orang. Allah seru, Allah perintahkan arahan ini kepada orang yang beriman. Sebab itu Allah kata pada ayat ini, ya ayyuhallazina amanu tubu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika beliau mentafsirkan ayat ini, katanya perbuatan ataupun taubatan nasuha, ia adalah perbuatan yang mana bila kita dah lakukan dosa itu, lalu kita tak ada rasa nak kembali untuk melakukan dosa tersebut. Sebab itu ia memerlukan kepada syarat-syarat tadi. Ya, sebagai seorang yang beriman. Dan keadaan meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita minta nanti. Sekarang ni kita dah minta,
namun diteruskan pada bulan Ramadan kelak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun doa ini kita lihat ia adalah doa yang diminta oleh Aisyah ketika malam Lailatul Qadar. Sebab Aisyah radhiyallahu anha dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika sekiranya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Dia pun guna perkataan jika sekiranya aku mendapatkan, maknanya tak confirm lagi. Namun soalannya, apa yang perlu aku ucapkan? Di sini Nabi ajarkan kepada dia, taqulin, ucapkanlah doa yang famous. Saya rasa semua orang hafal doa ini. Ya, tak tengok slide saya pun, alah cikun doa ini, ya Allah, siapa tak tahu. Lah gini, hafal lah gitu. Tak payah nak ulang-ulang, tak payah slide lah Zahra. Saya letakkan slide ni sebab nak beritahu mana dalilnya. Sebab kadang-kadang kita ni beramal tak tahu dalilnya mana. Ya, tak tahu ambil daripada mana. So, di sini disebutkan hadisnya riwayat Imam Ibn Majah. Yang mana Nabi SAW kata apa? Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Nampak ya? Doa ini ada intipatinya di situ, ada keadaan yang mana kita letakkan kita letakkan Allah, zat Allah ini sebagai Tuhan yang maha pemaaf. Allah itu berikan keampunan kepada hamba-Nya yang ingin bertaubat kepada Allah. Jadi di sini Nabi SAW ajarkan dengan lafaz yang begitu indah kepada Aisyah radhiyallahu anha. So Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Allah cinta kemaafan. Allah cinta kepada satu keadaan yang mana untuk memaafkan hamba-Nya. Yang mana itu sukar untuk ada pada seorang hamba. Kita sukar kan nak maafkan. Kalau maaf, forgive but not forget. Ayatnya bukan main. Maaf boleh tapi nak lupa tak boleh, tak ada maknanya. Kita macam gitu. Tapi kita lihat begini, bagaimana Allah sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Allah cinta untuk memaafkan para hamba-Nya. Tidak kira apa jua dosa yang kita lakukan. Kerana di sini kita lihat, Nabi kata kepada Aisyah dengan lafaz tersebut, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta kepada Allah yang maha pemaaf, yang cinta dengan kemaafan, agar memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Doa yang cantik untuk kita sentiasa lantunkan di bulan Ramadan. Kerana begini, kita tidak mahu keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yang mana kita ni tidak menjadi hamba Allah yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila Ramadan berlalu dalam kehidupan kita, namun kita tak mendapatkan keampunan Allah, Nabi kata apa? Ia adalah satu keadaan yang begitu merugikan seorang hamba. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Rugilah orang yang mana dia masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu datang kepada dia. Dia berkesempatan berada dalam bulan Ramadan. Kemudian apa yang berlaku? Fansalakha. Ramadan tu dia berlalu. Maknanya Ramadan habis, kita masuk bulan Syawal. Namun kenapa dia jadi orang yang rugi? Nabi kata apa? Fansalakha qabla ayyughfarlah. Dia rugi kerana dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu daripada awal perbincangan kita tekankan ialah menjadi seorang muslimah yang sentiasa nak berusaha mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk bulan Ramadan. Sebab dia kena panaskan enjin.
Ya, kena panaskan enjin tu. Kalau tiba-tiba masuk Ramadan terus gear 5 pengsan. Accident masuk ICU. Jadi sebelum itu, kita nak panaskan enjin kita ni. Agar kita tak jadi orang yang rugi. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, saya nak kuatkan hadis ini dengan sebuah hadis yang lain, hadisnya sama tapi lafaznya berbeza. Dimuatkan dalam kitab Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dalam kitab kedua mereka. Bahkan disebutkan juga Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan hadis ini tapi dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Sanad hadisnya adalah hasan li ghairi. Ada juga mengatakan sahih li ghairi. Berbagai macam riwayat hadis ini. Kita lihat begini. Ada satu keadaan yang mana saya ni nak cerita pasal mimbar sebab tu saya berdiri kat sebelah mimbar ni. Ya, Nabi naik mimbar, ya, mimbar. Tapi bukan mimbar ni, mimbar yang lain. Okay. Nabi naik mimbar. Dulu mimbar Nabi 3 tangga saja. Ni tangga berapa? Tak sempat nak kira. Kalau boleh saya nak naik mimbar ni tapi tak boleh. Nanti viral dekat Facebook. Saudara Sakinah naik mimbar. Allahu Akbar. Kena tarik RS. Baik, dalam hadis ini pertama kita lihat. Para sahabat menyaksikan sebuah peristiwa di mana ketika Nabi SAW dia menaiki mimbar. Ketika Nabi menaiki mimbar pada anak tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Kemudian Nabi menaiki anak tangga yang kedua, Nabi ucapkan amin. Seterusnya Nabi menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Nabi turun daripada mimbar itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pada hari ini kami menyaksikan sesuatu yang tak pernah kami saksikan. Yang tak pernah kami dengar. Sebab pelik juga kenapa Nabi ucapkan amin. Jadi Nabi kata apa? Ketika itu malaikat Jibril datang kepada aku. Lalu malaikat pertama kali ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, malaikat Jibril kata apa? Rugilah, atau dalam bahasa yang sedikit kasar ini, celakalah. Ya, orang yang mana apabila disebutkan namamu tetapi dia tidak berselawat ke atas aku. Faqultu amin. Aku aminkan apa yang disebutkan oleh malaikat itu tadi. Bila aku naik ke anak tangga yang kedua, Nabi SAW kata apa kepada para sahabat? Malaikat sebut begini. Rugilah orang yang mana apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan pergi dari hidup dia, dia tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Maka aku aminkan apa yang disebut oleh malaikat Jibril itu tadi. Dan ketiga, Nabi kata apa? Bila aku naik ke anak tangga yang ketiga, malaikat pun mengucapkan, rugilah, celakalah orang yang apabila semasa hayatnya kedua ibu bapanya masih hidup, ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapanya masih hidup, tetapi keadaan itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah. Faqultu amin. Aku ucapkan amin pada ketiga-tiga doa malaikat itu tadi. Tapi yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah yang kedua tersebut. Bagaimana Nabi SAW mengaminkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh malaikat kepada orang yang mana dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi ia tak mengubah sesuatu pun dalam hidup dia. Ramadannya tetap sama. Keadaannya tetap sama. Kalau dulu dia seorang muslimah yang jahil, dia keluar daripada bulan Ramadan muslimah yang jahil juga. Kalau dia seorang muslimah yang memang banyak sangat keadaan-keadaan yang tak sedap mata memandang, sama juga setelah dia keluar daripada bulan Ramadan. Dia tidak mengubah sesuatu pun sebagaimana yang saya minta untuk dimuhasabahkan tadi pada diri kita. Pada keadaan ibadah kita, pada keadaan kita dengan orang di sekitar kita, adakah ia masih sama setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan? Namun yang paling penting, adakah kita berusaha untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan ruang dan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang Allah berikan dengan
peluang ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang tersebut, seharusnya kita menjadi seorang muslimah yang rebut seluas-luasnya peluang itu, sebanyak-banyaknya, agar kita tidak menjadi sebagaimana orang yang rugi yang diaminkan oleh Nabi SAW itu tadi. Kita nak jadi seorang muslimah yang beruntung. Beruntung bukan hanya kerana kita berjaya untuk menyambut Syawal, tapi beruntung lantaran kita adalah seorang muslimah yang benar-benar mendapat keampunan Allah di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih muslimah di atas perhatiannya. Saya doakan mudah-mudahan semua antara kita di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, Allah berikan kepada kita dengan kesempatan. Lagi berapa hari saja lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita beramal soleh. Sebab kadang-kadang bertemu Ramadan tu bertemu, tapi kita mungkin tak sihat. Ya, kita mungkinlah ada banyak kekurangan-kekurangan yang tak dapat untuk kita beramal soleh di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini. Allah berikan semangat, Allah berikan motivasi untuk terus-terusan beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.